أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya adalah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kudrah dan iradahnya. Kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hidup hingga ke saat dan ketika ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tabi'in, ulama-ulama, aulia-aulia, tuan guru, ustaz-ustazah, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Sebelum kita sambung pengajian kita, tuan-tuan, sukarlah saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan, kita jaga jarak kita. Sebelum dalam keadaan kita dibenarkan untuk kuliah sekitar 40 ke 45 minit ini, kita takut, kita khawatir tiba-tiba penguatkuasa mai tak ada 1000 tuan-tuan. Dia tak kena 1000, tapi yang tuan-tuan sedia maklum terus dihadapkan ke mahkamah. Jadi kita nak jaga juga masjid kita supaya kita boleh terus kekal dengan aktiviti kuliah-kuliah. Kita tak boleh buat pada waktu lain, kita hanya dibenarkan untuk waktu maghrib saja. Jadi saya pesan kepada diri saya, tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati sekalian, kita jagalah apa SOP yang telah diwartakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat rahimakumullah. Kita masih membaca sebuah kitab Manusia dan Islam. Kita masih lagi di bawah perbincangan tajuk tentang sembahyang. Dan pada malam ni kita masuk satu tajuk kecil di bawah tajuk sembahyang itu, iaitu sembahyang membentuk peribadi mukmin. Kita dah biasa cerita tentang sembahyang itu yang dinamakan salat itu ialah satu ibadah yang paling tua dalam dunia. Dalam banyak-banyak ibadah yang ada, dalam banyak-banyak agama yang ada dalam dunia ni, dalam segala cara ibadah agama-agama yang ada dalam dunia ni, kata ulama, ibadah yang paling tua ialah ibadah yang namanya salat, ataupun sinonim dalam bahasa kita yakni sembahyang. Pada malam ni kita nak melihat yang dikatakan oleh pengarang tentang sembahyang itu dapat membentuk pribadi mukmin. Kata pengarang, Islam telah menyebut tentang kepentingan sembahyang di dalam berbagai-bagai segi. Di antaranya ialah menjadi setengah sifat orang-orang yang bertakwa yang menurut arahan kitab suci Al-Quran, dan mereka yang memperlengkapkan dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji itu mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Seterusnya mereka lah yang beroleh kejayaan. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Maksudnya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Ini di antara dalil yang pengarang bawa nak menceritakan tentang betapa pentingnya ibadah salat yang nak dikaitkan manusia apabila dia Islam. Selepas daripada syahadah, perkara nombor satu yang dia kena buat, yang dia kena tunaikan, yang menunjukkan dia itu seorang makhluk kepada Al-Khaliq Allah Azza wa Jal, ialah dengan ulama sebut apa tuan-tuan, dengan mendirikan salat. Cerita pasal solat, kami solat lama dah Ustaz. Yang kita bincang ni tuan-tuan ialah tentang, bila kita sebut tentang solat, ulama sering membincangkan apa tuan-tuan, adakah kita benar-benar solat dalam kehidupan yang kita solat setiap hari? Maksudnya apa tuan-tuan? Adakah dengan kita solat sehingga ke hari ini kita telah berpuas hati dengan ibadah solat kita? Imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i pernah kata apa dia kepada anak murid dia, tuan-tuan, jangan kamu berasa selesa apabila kamu rasa kamu dah cukup buat ibadah. Jangan rasa cukup dan jangan rasa selesa. Apa maksudnya tuan-tuan? Ibadah solat ni kita kena mengaji, kita kena kaji, kita kena belajar, kita kena perhalusi setiap pergerakan di dalam solat. Daripada kita angkat takbir sampai kita bagi salam. Dan sebelum ulama bincangkan, sebelum kita nak solat itu dengan apa tuan-tuan? Dengan ada wuduknya. Kita cerita dah di depan sebelum ni tentang bagaimana tata cara mengambil wuduk daripada dia yang berhadas kecil ataupun dia daripada kategori dia hadas besar. Dia nak menunaikan solat, apakah perkara-perkara utama yang dia kena bersihkan dulu? Itu pembersihan di segi fizikal dengan wuduknya. Daripada ambil basuh tangan dengan mula Bismillahirrahmanirrahim, dengan basuh tangannya di kedua-dua pergelangan tangan. Adakah sempurna wuduk yang kita ambil itu? Kerana solat yang sempurna akan terhasil daripada wuduk yang sempurna. Kadang-kadang kita buat cantik dah, tapi kadang-kadang bila diteliti semula, terlampau lebih maksud dalam erti kata apa tuan-tuan? Berlaku pembaziran ketika mana kita mengambil wuduk. Contoh, lah ni kita tak boleh guna kolah. Majlis Agama Islam Negeri Kedah, kolah memang dalam yang diwartakan tak dibenarkan lagi. Tak dibenarkan dalam musim PKP ni. Jadi bila kita ambil air sembahyang guna pipe di rumah kita, mungkin di masjid, mungkin kita ambil, hatta ulama bincang ambil air sembahyang di sungai pun. Air tu mengalir balik Ustaz, nak rugi hitam mana?
pun ulama bincang, syaitan akan masuk untuk merosakkan segala ibadah anak Adam. Payah tuan, tu kata kena mengaji fiqh salat. Nak kena perhalusi daripada wuduknya. Kalau tuan-tuan pernah tengok antara video yang ditunjukkan oleh banyak ulama, cara sifat solat, sifat ataupun cara mengambil wuduk, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan tengoklah banyak ulama-ulama dalam video-video di media sosial dan sebagainya, kod-kod kita boleh kongsi. Mungkin kita rasa selesa sebab dia lebih. Nah, ustaz, kan ada hadis kata gharran muhajjilina fi yaumil mahsyar. Orang ambil wuduk kena bagi lebih sikit pasal nak bagi bercahaya, bagi lebih sikit supaya anggota wuduk itu bercahaya di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih bukan arti kata kita basuh sampai ke bau. Nah, melebihkan sikit, sunat 3 kali anggota wuduk yang kita nak, tak masuk dalam semayang kita tak. Ni cerita bawa mai ulama, bawa mai pengarang, bawa mai satu dalil nak cerita tentang pentingnya ibadah solat. Kita menjadi seorang bapa, kita menjadi seorang ayah, kita jadi seorang tok wan, kita jadi apa saja peranan kita ketika ini. Kita duduk di masjid, adakah isteri kita atau isteri-isteri kita, ada yang orang isteri-isteri tak boleh, telah menunaikan solat. Anak dara kita dah menunaikan solat, dia kerja di Kelang. Adakah dia menunaikan solat? Dia kerja overtime, adakah dia menunaikan solat? Anak kita yang baru darjah 1, adakah kita pernah suruh dia untuk solat? No? Umur 7 tahun kena suruh, umur 10 tak buat, boleh tibai sikit untuk pengajaran, nak bagi dia gerak dengan salat. Tuan-tuan, kita kena cari tentang fiqh salat. Tiap-tiap hari kita buat, kalau kita buat dalam keadaan yang salah, kita rugi selama-lamanya. Dalam semayang tu pula dia ada rukun. Rukun tu pecah pula qauli dan fi'li. Paling common pun Fatihah kita, lagu mana bacaan Fatihah kita? Kita kena mengaji tuan-tuan. Di musim sekarang ni mungkin kita ada masa yang lebih terluang, kita ajak keluarga kita atau kita bimbing keluarga kita macam mana nak mempertingkatkan kualiti ibadah salat kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Kadang-kadang mungkin kita dah solat hebat dah, tapi bagaimana orang di bawah tanggungjawab kita? Fatihah, adakah isteri kita baca Fatihah? Betul tak? Kita pernah dengar tak bini kita baca Fatihah? Tak pernah, Ustaz. Dia mana pernah jadi imam? Saya dia jadi imam. Bukan suruh dia jadi imam. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ambil tahu sampai tahu tu, adakah bini kita, isteri kita, anak-anak kita tahu yang mana rukun qauli, yang mana rukun fi'li yang dia wajib buat. Kalau tak buat, tak sah solat. Bila tak sah solat, adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Itu persoalan dia, tuan-tuan. Kami rasa takut, Ustaz. Ya, memang kena rasa macam tu supaya kita akan memotivasikan diri kita untuk terus belajar tentang solat sampai mati. No? Keadaan macam mana boleh buat, dan lagu mana tak boleh buat. Nah, lah ni kita semayang ni tuan, saja nak tanya soalan, nak bagi tuan-tuan pernah fikir ke tak pernah fikir. Kita duduk dalam saf yang jarak, okey, tiba-tiba orang di depan kita tu dia batal ayat semayang, dia kentut. Dia pun dah dia bawa jadah dia gulung jadah dia lah. Yang kita jangan duk enggah gelak, dia nak kentut, nak buat apa mana? Kentut ada dua, fusaun duratun.
Satu kentut jenis bunyi, satu kentut jenis macam tarik dia baik spek. Jenis tak bunyi lepas gas sikit lah. Kita nak main langkah ni, adakah lebih 3 langkah kita nak main? Dulu soft dulu tak sampai 3 langkah kita dah sampai. Betul. Soft lah ni macam mana? Kau tentang biak kosong. Ke orang kiri kena pi, ke orang kanan kena pi, ke orang belakang kena pi. Kadang langkah lebih tak 3 langkah daripada belakang. Ni soft kita susun macam ni. Ada setengah orang, setengah tempat masjid dia susun dam. Pasal tuan-tuan, susun dam, faham? Susun dam. Dia nak pi masuk soft tu pun mana? Macam ni mungkin tak jadi masalah. Kosong, dia try langkah tak lebih 3 langkah. Mungkin tak pernah jadi no. Tak mau jadi, tak mau lah kalau boleh. Tapi nak kena tahu, pasal kalau berlaku, kita yang di belakang tu nak cokong tahun tu kan nak pergi depan. Tak mau jawab soalan tu, kita habis kita saja nak utarakan persoalan. Kita fikir ni, kita tak fikir. Nah, okey, seorang tengah sembahyang seorang. Kita bukan makmum muafiq, kita makmum masbuk. Ni dalam situasi kita nak bincang dalam konteks COVID ni. Boleh tak kita pipi Allahu Akbar, kita touch dia? Boleh touch tak? Sebelum ni kita duk mengaji kena touch. Betul? Ataupun ada pendapat ulama yang mengatakan kita kuatkan suara Allahu Akbar. Kalau dia tu orang yang mengaji, dia kerti, dia faham ada makmum yang nak menjadikan dia imam. Lah ni boleh tak? Tak pernah jadi lagi Ustaz sejak tahun lepas sampai tahun ni. Nak fikir kan? Ulama bincang habis dah. Itu kita kena bincang tentang fix solat di musim Covid. Boleh ke tak boleh? Gimana boleh ke tak? Saya tinggalkan persoalan kepada tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Kadang-kadang bila kita cerita tentang solat, ustaz, Allah sebut dalam Quran solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seorang bantuan pernah tanya kepada saya ketika mana saya menyampaikan tazkirah pada bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu di sebuah penjara. Saya semayang Ustaz, tapi awak saya jadi seorang perompak. Macam mana jawab? Saya semayang Ustaz, tapi kenapa saya sanggup membunuh isteri saya? Tuan, yang tanya ni dia dah buat dah. Saya orang yang salat Ustaz, tapi kenapa saya sanggup mendera anak saya sampai mati? Semua nak tunggu nak kena gantung lah tu. Persoalannya tuan-tuan, kenapa mereka tu yang melakukan solat, yang tak melakukan solat, tak menunaikan solat, apatah lagi lah kan? Itu yang ulama bincangkan tuan-tuan. Adakah kita solat dengan sebenar-benarnya solat, ataupun kita buat solat, kita semayang selama ni, ya kita tak boleh. Kalau kita tak reti, kita tak buat, tak boleh. Kita nak ikut orang, kita nak belajar, sambil-sambil tu kita menuntut ilmu, kita mempelajari ilmu tentang solat. Kalau kita tak sambung mengaji lagi pasal solat, tak cari mana-mana ustaz, tak cari mana-mana cikgu yang boleh ajar kita tentang solat yang sempurna, kita berdosa tuan-tuan kalau mati. Tapi kalau kita duk belajar, tentu kita mati. Kita duk main kuliah, kita duk belajar tentang solat, kita balik pun kita duk buat revision. Kita balik pun kita duk tengok kitab tu, kita duk tengok ustaz cerita pasal solat. Tak boleh nak mengaji macam dulu. Dah ni kena mengaji. Kalau mau mengaji, dia, orang jenis mengaji, dia cari nak mengaji. Kalau sikit pun sepanjang musim Covid ni, sikit pun kita tak pernah luang masa untuk nak belajar tentang solat, rugi kita tuan-tuan. Rugi. Kita nak mendalami lagi tentang solat. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, tuan-tuan kena percaya.
Pasal apa? Nabi sebut bila sampai satu ketika kamu angkat takbir, kamu tak sabar nak melakukan ibadah solat, seolah-olah kamu nak bertemu dengan kekasih yang sangat kamu rindui. Kita rasa sampai macam tu, ya. Kita nak perhalusi, bukan takat kita nak faham makna dalam solat, bukan takat kita nak tahu Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, bukan dengan simbolik angkat tangan tu tanda kita surrender, bukan takat tu saja kita tahu. Tapi kita hadir dalam hati kita yang kita ni seorang insan, seorang hamba yang mengadap kerana Allah jadikan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Kita kena rasa kita tak cukup lagi ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan, ulama-ulama yang hebat pun kata mereka tak cukup lagi ilmu. Antaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Ni ulama hebat ni, tuan-tuan. Nah, yang meninggal kalau tak salah saya tahun 1998. Antara ulama yang pernah difitnah, kononnya dia nak jadi Syekhul Azhar. Dia tolak dakwaan fitnah itu, dia pakai kepiah dia tu, kepiah Syekhul Azhar tu dia pakai bagi duduk gitu. Tuan pernah tengok tak kepiah dia? Kadang-kadang orang tanya, ustaz kenapa ulama ni dia pakai kepiah Azhar tapi dia pakai terbalik? Dia pakai bagi terbalik. Tanda dia bukan nak jadi Syekhul Azhar, tapi ilmu dia Allahu Akbar. Dia kata apa, tuan-tuan, sebelum dia nak mati? Kalau tuan-tuan pernah hadir, dia di kawasan Al-Mansurah, dia punya makam tu. Nah, di situ dia buat satu hospital untuk orang kampung dia. Dia buat satu maktabah, satu perpustakaan besar untuk orang kampung dia. Satu part yang paling banyak kitab yang dia sediakan untuk orang kampung di situ tentang apa, tuan-tuan? Salat. Dia kata, kitab yang banyak dah ni yang aku pernah belajar dengan guru-guru aku rasa aku tak boleh lawan lagi ilmu yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tu ulama yang dah belajar bertalaqi daripada ratusan ribuan ulama-ulama yang belajar baru tentang salat. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat directly daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka solat berjemaah sentiasa berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena cari, tuan-tuan. Kita kena cari. Kita letak satu tanda soal, ya, kita hebat merancang untuk perkara-perkara duniawi kita, kita juga perlu hebat merancang untuk masa depan akhirat kita. Bila berbalik masa depan akhirat kita, nombor satu, bila bangkit daripada kubur esok ni, sebelum nak menuju ke padang mahsyar, nombor satu soalan yang Allah tanya, bagaimana ibadah solat kamu? Tak tanya hak lain, kan? Hak tu soalan nombor satu. Kita boleh jawab tak sembahyang kita ni lagu mana? Nah, kita balik, bukan kita nak kita saja, tuan-tuan. Kita dah berkeluarga, kita ada anak, kita ada isteri. Paling-paling kurang pun orang di bawah tanggungjawab kita boleh solat reti sikit-sikit. Nah, kita pernah bincang tajuk ni, tuan-tuan. Satu kajian yang dibuat oleh tokoh-tokoh psikologi dalam negara. Bapa sanggup keluar duit ribuan ringgit untuk anak tuition nak ambil periksa, tapi dia pun tak sanggup keluar duit untuk anak nak belajar tentang solat. Ingat, tuan-tuan, tanggungjawab seorang ayah, tanggungjawab seorang bapa ajak semayang, bukan kat mak lah.
Tanggungjawab nombor satu kita. Kalau kita tak reti, kita kena mengaji, baru kita boleh ajak hebat. Kalau kita tak boleh ajak hebat lagu mana pun, kita buat setakat mana kita mampu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau Allah ambil kita malam ni, kita sudah ada evidence yang kita boleh tunjuk kepada Allah, yang kita ada usaha nak meningkatkan kualiti ibadah solat kita tuan-tuan. Tu tak kira khusyuk ni tuan-tuan. Bukan nak bagi nampak payah, nak bagi rasa kita nak kena mengaji pasal semayang ni sampai mati. Bukan sekadar kita melafazkan di mulut dan perbuatan saja tuan-tuan. Bukan sekadar itu. Apatah lagi kita ni orang Melayu yang mungkin ada di kalangan kita tahu makna dalam solat, ada di kalangan kita tak tahu makna dalam solat. Tuan-tuan, rukun qauli ni bukan Fatihah saja, banyak lagi tuan-tuan. Bagaimana dengan bacaan tasyahud akhir? Nak, ni kena pergi satu-satu ni tuan. Nak, dalam ni dia tak cerita satu-satu, yang tu dia dalam kitab fiqhus salah. Fiqh tentang solat. Lagu mana solat? Nah, dia tak boleh duduk lagu ni, dia boleh tak duduk lagu ni? Tak boleh macam ni, boleh tak macam ni? Contoh, dia nak hadir rasa pengarang bawa mai ayat ni tuan-tuan, nak suruh dia nak jentik hati kita supaya kita rasa sedang yang salat ni bukan takat yang kita duk amalkan sampai hari ni saja. Bukan takat tu, bahkan dia lebih jauh lagi ilmunya. Yang kita nak kena gali, yang kita nak kena cari, yang kita nak kena selami supaya kita dapat rasa nikmat beribadah salat itu kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah pernah sebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalam surah Fatihah tu. Ada bacaan dalam Fatihah itu setengahnya kita baca untuk Allah, dan ada setengah di kalangan daripada makna-makna Al-Fatihah itu, ayat-ayatnya itu ialah doa untuk kita. Nabi juga pernah memberikan satu istilah Fatihah itu dengan salat. Nah, salat itu dengan Fatihah. Nah, abang dekat Fatihah ni tuan-tuan, bukan dia tekat rukun qauli, tapi bacaan yang kita ulang-ulang. Sab'ul mathani, ummul kitab. Dia bukan tekak ummul Quran, dia bahkan dia ummul kitab. Kitab, bila sebut kitab, wajib kita ketahui ada berapa tuan-tuan? 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Fatihah ni dia ibu kepada 4 kitab ni. Itu yang kita baca sehari berapa kali tuan-tuan? Berapa kali? Tak pernah bilang. Nah, sehari berapa kali? 17. 2 mayang tiap rakaat nama baca 244 244 34. Nah, bacaan Fatihah bilangan rakaat sembahyang. Muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat rahimakumullah. Mau baca satu ayat ni tuan, ada ayat lagi ni, masa mencemburui kita. Saya ada lagi 6 minit. Nah, tersadut lebih-lebih tuan, saya boleh malam ni sekali je, malam lain tak boleh dah. Nah, ya, rugi. Nah, sikit lagi tuan-tuan dalam masa yang ada ni. Dan pengarang bawa lagi, kata pengarang, Al-Quran dalam segi yang lain menerangkan sembahyang memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawalnya daripada terjerumus ke dalam lembah kehinaan atau keburukan, serta membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat. Tak. Kalau tuan-tuan pernah baca buku Ensiklopedia Salat yang pernah dikarang oleh mantan mufti wilayah, mantan bukan ala ni, dia cerita tuan-tuan tentang dalam Ensiklopedia Salat tu, dia cerita nombor 1 di sudut bahasa,
segala perkataan-perkataan yang kita ungkapkan di dalam bahasa Arab. Tentang sembahyang kita bahasa Arab tuan-tuan. Kita tak boleh sembahyang baca dalam bahasa Melayu, boleh tak? Kita pipi Allah Maha Besar. Jahannam tuan-tuan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada tu imam baca lagu tu tak boleh. Walaupun mendayu-dayu, tetapi tak boleh sebab dia bukan bahasa Arab. Daripada angkat takbir sampai bagi salam semua bahasa Arab. Nah, ini nak cerita tentang apa tuan-tuan? Tentang kepentingan bahasa Arab. Kalau saya tak mengaji bahasa Arab ustaz, saya mati, saya boleh masuk syurga. Ustaz kata dalam syurga orang semua cakap Arab. Ustaz talqin, ustaz duk baca di kubur tu pasal apa? Ustaz baca Arab dulu, lepas tu ustaz terjemah, takut mereka tak faham ke? Entah pernah pergi dengar talqin di kubur? Kalau kubur kita lah ni, dulu dia kata tak dengar, kita beli portable speaker. Sampai rumah buat tu semua dengar. Kalau dia duduk tang tu tak dengar lagi, jenuh. Dong kubur pun semua kata dengar, mereka tak pernah kata apa tak dengar pun. Nah, maksud apa tuan-tuan? Kita baca talqin ni bukan dekat nak bagi hak orang mati tu, sebenarnya talqin ni nak bagi hak orang mai dengar tu, hak orang menziarahi kematian tu, yang ikut jenazah sehingga selesai dikebumikan. Kita baca bahasa Arab dulu, lepas tu kita baca terjemahan pula dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang baca Melayu sikit, Arab sikit, Melayu sikit, Arab sikit pun ada. Ada pelbagai cara dan kaedah. Nah, kita nak baca yang mana? Kadang-kadang kita dengar talqin banyak kali tapi rasa dia tak rasa touching. Nah, sedangkan baginda Nabi SAW pernah buat satu analogi, orang yang satu perumpamaan, orang yang pergi ziarah kematian, solat jenazah, iring jenazah sampai ke tanah perkuburan, pahala dia ni seolah-olah seperti dua bukit Uhud. Bukit Uhud besar lah. Pernah tengok bukit Uhud? Tak? Besar kan bukit Uhud kan? Tak pernah tengok, balik saya Google tengok bukit Uhud besar nah. Dua bukit Uhud. Ada riwayat sebut satu, tapi banyak yang muttafaqun alaih sebut dua. Satu pun besar lah, pahalanya sebesar bukit Uhud. Ada yang kata dua bukit Uhud. Dan semayang ni juga tuan-tuan, kata pengarang kita, dia dapat membersihkan hati, dia menjadi tahzibun nufus, pembersihan jiwa. Tu hanya baru di sudut pembacaan yang kita baca dalam salat. Dia daripada yang itulah baru nak hadir, nak rasa feel, nak rasa khusyuk, nak rasa yang kita ni melakukan ibadah. Kalau kita tak buat ikut rukun, tu dia ada rukun, tu dia tekankan dulu dari segi aspek kebersihan dengan wuduknya, di segi aspek bacaan dengan grammarnya, dengan pronunciationnya, makhraj hurufnya, yang mana qauli, yang mana fi'li, yang mana kena tekan, yang mana kena bukan kita baca biasa. At-tahayyatul mubarakatus salawat, tu yang dah at-tahiyya hayya at-tahiyyatul mubarakatus salawat, bukan salawat tuan. Huruf sin, huruf sad. Ulama sebut makharij al-huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man yakhtabar fal alifu jawfu wa uqsatan tahi liqurbiha wal ittihad fa'rifi. Makhraj huruf ni nak sebut bacaan. Lepas tu kalau kami tak reti lagu tu, tak reti pasal tak mengaji. Jangan kita terus kata kita tak reti, kita tak boleh solat sempurna tu pasal kita tak belajar dan kita tak mau cari jalan nak belajar. Kalau belajar tuan-tuan, boleh. Nah, kalau orang di Afrika, di Burkina Faso, di Comoros, depa tu lidah depa lagi teruk pada kita, pun boleh baca. Tapi
Maksudnya apa? Dia belajar, dia praktis, dia buat setakat mana dia mampu. Yang tak boleh haduk saja, nganga saja. Dia rasa lagi rancak kalau dia boleh gebang kosong, dia rasa lagi seronok. Sedangkan hak wajib kita ni tak selesai lagi. Ni baru hak tang semayang. Semayang pun tak habis lagi. Di segi lafaz pun, kalau kita baca daripada angkat takbir sampai bagi salam pun, kita dah rasa sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebut dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang dengan tetap, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang Arab Badawi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berhenti dengan hadis ni. Jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ada seorang sahabat kami ni pagi dia mencuri. Dia jadi sariqut tariq, pencuri di padang pasir. Malam dia semayang, siang dia curi, malam dia semayang. Macam mana dengan solat dia? Dia tak cegah daripada perbuatan keji dan mungkar pun." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kata, suruh dia teruskan solat. Teruskan solat, teruskan solat. Suatu hari nanti solat itu akan membuatkan dia menjadi orang yang benci kepada perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara mungkar. Nah, Bismillah muslimat mu'minin mu'minat rahimakumullah. Dah masuk waktu azan Isya. Saya rasa saya berhenti setakat ni dulu tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan, fokus nombor 1, kita kena cari ilmu tentang solat ni, kena cari lagi. Kita jangan berasa kita berada di mood yang selesa. Nah, sebelum kita nak tukar agreement, kita ada anak dara, kita nak tukar agreement daripada nama kita pergi jadi agreement laki dia, penama laki dia, nak tukar ni, nak tukar, pindah buku daripada bau kita pergi bau laki dia ni. Nah, adakah kita setelah selesai mengajarkan anak kita, isteri kita tentang ibadah solat? Nah, satu. Yang kedua tuan-tuan, kena mendalami, kena cari, baru nak rasa hadir, rasa yang kita tak sabar nak menunaikan solat. Dia nak jadi orang yang intizarus solah, tak sabar nak semayang tuan-tuan. Pasal apa? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi peluang kita sehari 5 kali untuk bertemu dengan Allah. Adakah kita gunakan sebaik-baik peluang itu? Nah, saya pesan kepada diri saya, keluarga saya, nah, moga-moga pertemuan kita pada malam ni dapat meningkatkan kualiti ibadah kita dan hadir rasa tanggungjawab untuk mendalami lagi ilmu tentang salat ini. Cukup sekadar itu tuan-tuan, kuliah yang ringkas ini. Segala baik pada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap pada kelemahan dan kekurangan yang saya sedari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fi امتحان الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.